Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati semua barisan koordinator dan barisan ko-koordinator Jaringan Pembelajaran Profesionalism Connecting Dots Learning, barisan pentadbir, juga para guru yang turut sama hadir memberikan sesi perkongsian hands-on pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya Cikgu Dalida selaku moderator anda pagi sesi kali ini ingin mempersilakan Dr. Mahendra Singh untuk menyampaikan perkongsian sesi aspirasi hari ini. Jadi mari kita dengarkan bersama sedikit-sedikit perkongsian beliau yang istimewa. Jadi silakan Dr. Mahendra. Okay, terima kasih Puan Nur Dalila dan selamat petang dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kerana dapat bersama pada petang Jumaat ini. Tajuk kita pada hari ini ialah Educational Research Scientist. Saya daripada banyak bacaan dan daripada pengalaman saya sendiri, saya dapati bahawa ini satu topik yang saya nak kongsikan dengan cikgu-cikgu yang hadir bersama pada petang ini. Mungkin cikgu sendiri semua dah biasa dengan educational research. Kalau di peringkat ijazah pertama sudah pastinya buat projek yang kecil. Kalau ada buat sarjana, di peringkat sarjana ada tesis dan sebagainya. Tapi tidak semestinya kita hanya buat kajian atau penyelidikan untuk tujuan mendapatkan sesuatu ijazah. Segala ilmu yang kita perolehi daripada mengikuti satu program di peringkat ijazah pertama atau sarjana sebenarnya menyediakan kita dengan ilmu yang boleh kita gunakan untuk buat kajian seterusnya. Ramai orang jangka bila kita dah dapat PhD maka dah habis. Sebenarnya PhD itu adalah atau Masters pun adalah permulaan kerjaya kita dalam penyelidikan, especially a PhD. It's the beginning of your research career. Artinya anda sekarang mempunyai satu gedung ilmu yang boleh digunakan untuk terus membuat kajian. So tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh jadi educational research scientist. Well, how do you become a scientist? Bila anda menjadi pakar dalam bidang kajian yang kecil atau mungkin satu ruang subjek yang anda minati. And after a certain period of time, anda boleh di-regard atau dikenal pasti sebagai scientist. Of course, ramai akan kata, I'm an educational researcher. But how important is the word scientist? Kerana research is a science. Maka kita kena buat research dengan mengikut lunas-lunas yang betul. Our research cannot be flawed research. Kita tak boleh buat kesilapan bila kita buat research. Kerana apa? Kerana segala dapatan kita akan dibaca oleh pihak ketiga dan dapatan itu mesti mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Kalau research kita tidak mengikut lunas-lunas dan prosedur saintifik, maka research kita itu tidak boleh diletak pada satu martabat kajian atau penyelidikan yang boleh diiktiraf. Banyak kajian dibuat di luar sana, tapi kalau kita nak menilai kajian itu, kita harus lihat sesuatu kajian itu berdasarkan prinsip-prinsip sains, the scientific approach to research. Bagaimana kita lakukan, kaedah penyelidikan yang kita gunakan dan sebagainya. Can I have the next? Dan banyak buku yang ditulis tentang educational research. I found some books very good. Satu buku yang saya dapati mudah untuk fahami ialah buku Research Methods, Educational Research Methods oleh Borg and Gold, Borggall. Dan sebuah buku lagi ialah buku oleh Leedy, Leedy. Simple, tentang kaedah penyelidikan dan sebagainya. I found this was the book that was introduced to me by one of our lecturers, and I found it's valid until today. Of course, ada edisi yang terkenal. So, tuan-tuan dan puan-puan, selepas slide ini, kita akan menonton satu
video lebih kurang untuk 8 hingga 10 minit. Dan beberapa soalan akan terjawab daripada video ini. What does an educational research scientist do? How do I become an educational research scientist? What courses should I take to become an educational research scientist? What is the future outlook for an educational research scientist? What is the work environment for an educational research scientist? Okey, kalau dalam senario kita, dalam pendidikan di negara kita, di Kementerian Pendidikan, khususnya banyak kajian pendidikan adalah di bawah bahagian pembangunan penyelidikan atau EPRD, Educational Planning and Research Division. Of course, banyak universiti juga yang menerokai ilmu penyelidikan ini dan menjalankan banyak kajian. Tapi bezanya, kalau kita di universiti penyelidikan adalah sangat mirip kepada kepakaran pensyarah kita, sewajarnya. Tetapi kalau kita dalam sesebuah organisasi penyelidikan yang non-profit, macam contoh video yang anda akan tonton sebentar lagi, then you have to choose kajian penyelidikan berdasarkan keperluan. Apakah keperluan? Apakah topik yang perlu dikaji? Dalam umpamanya di kementerian kita sangat biasa dengan beg berat murid bertahun-tahun. Apakah kajian yang berkala menunjukkan trend berkaitan dengan apa? So, lihat diri anda boleh jadi pengkaji tanpa juga memasuki sesuatu organisasi. Anda boleh jadi that research scientist sebagai guru juga. Of course, cabarannya adalah masa. We are always hard pressed for time. Kita tak ada masa untuk menjalankan penyelidikan. Tapi ada juga yang sempat menjalankan umpamanya macam penyelidikan, kajian tindakan dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan-puan, sila beri tumpuan sebentar untuk lebih kurang 8 minit bagi video ini. Okey, Siti boleh tolong tayangkan? Hi, my name is Carol, and I work as an educational researcher for a large not-for-profit educational organization. So educational research in a broad sense is just using research methods and statistics to answer education-related questions. Questions about students and student learning and what relates to student learning, teachers and teaching, and classrooms, schools, or school systems. So as you can imagine, it's pretty broad. For me, a typical day is consisting mostly of project-related work. So at any given point in time, I am working on anywhere from 3 to 5 different research projects. So what I do in a given day is dependent on where I am in the research process for each of those projects. So I might be in meetings for a portion of the day where we're talking about research question and brainstorming ideas, or talking about what research design would be the most appropriate to answer those questions. I might spend some time collecting data, either finding or administering surveys or questionnaires, or conducting focus groups or interviews if we're collecting qualitative data. I might spend a portion of my day at my computer, at my desk, analyzing data once we've got it. We either are using qualitative data analytic techniques, or we're using some kind of statistical software to help us analyze quantitative data or numeric data. So that requires me to be at my desk. At that point, if the project's a little further along and we've already run our analyses, I might spend my time interpreting the results, writing reports, or creating presentations that we'll use to present the results of the study to someone else. So it's pretty varied, and I would say that takes up the most of my day, the largest portion of time during my day.
However, there's a smaller portion of time that's more kind of logistical things. So checking my email, responding to email, making phone calls, filling out timesheets. We have to keep track of how much time we spend on each project for budgeting purposes. So that's a much smaller but still a part of my day. In terms of the work week, I work anywhere from 40 to 45 hours on a given week. I don't typically work nights and weekends, but I do occasionally if I've got, a couple deadlines coming up and I'm not going to meet them, or if I have a report that I need to finish, I will work at night or on a weekend to get that finished up. But overall, I don't normally work more than 45 hours a week or so. Our business hours officially are 9 to 5:30, but my office where I work is pretty flexible. I like to come in around 7:30 and leave around 4. I have colleagues that come in at 9:30 and leave around 6. So depending on where you work, you might have more or less flexibility as to your work hours. In terms of stress level, I would say that my job is moderately stressful, and that stress mostly comes from having deadlines and the fact that my projects are, I'm kind of in charge of my own projects, so I'm in charge of them getting done on time within budget. So there's a moderate amount of stress related to that. I would imagine it's not nearly as stressful as a job where your pay is tied to what you produce, like a sales job or a medical doctor. We're not saving lives, but to the extent that I want to do a good job and want to get things done on time, it is moderately stressful. So to get a job as an educational researcher, you need at least a bachelor's and master's degree. Now, some companies won't hire researchers that do not have a PhD, and those that do, your options are going to be a little bit limited in terms of what you're asked to do and your opportunity for career growth. So I would say that if you're at all interested in this type of job, go ahead and plan towards working towards a PhD. Now, in order to be prepared for this type of job, you'll need a PhD in an area like research, evaluation, measurement, psychometrics, or related fields. My degree is in assessment and measurement, and it had a very heavy emphasis on research methods, research design, data analysis, and applied statistics. So degrees that emphasize those things are going to be good bets for you. Most of the time, these degrees are either in psychology or education departments, so as you're looking at them, you might want to look there. But there are certainly some other degrees that are relevant. Education or sociology are also good options. In terms of bachelor's and master's degrees that will prepare you for this PhD program, they're also going to be in similar areas, psychology or education, sociology. I've even got colleagues who have degrees in computer science or economics. So all of those are options if you're considering this as a career path. Now, there aren't any licensure or certification requirements for this type of job, but there are things that you can do while you're in school to help you get ready for this type of job. When you're an undergraduate, I would say absolutely get involved in a professor's research while you're there. This is going to give you a great opportunity to try research out, see if you like it, and help you begin to build those skills. It's also going to help you get into graduate school. A lot of times graduate programs can be pretty small and fairly selective, so if you've already begun developing those skills, it's going to make you look more attractive to graduate programs. Now, once you're in grad school, continue to look for ways to practice your research skills and apply what you're learning in class. Do research with your faculty members, with other students. If you have the opportunity, look for internships. A lot of research and testing organizations offer internships to graduate students, and it's a great way to get out in the real world, see what it's really like, continue to build those skills, and also network with folks who eventually might be hiring. So these internship opportunities really look very attractive to potential employers. As for final advice for someone who's considering this type of job,
I would say a couple things. First and foremost, get involved in research as early as possible. This is really going to give you the best opportunity to see if you like it and to start developing those skills that you'll need in this type of job. Second, I would say, if you can, learn about what's going on in education at a large scale. Take a look at the educational policies that are out there. A lot of times research is driven by policy, so if you understand that, you're going to have a better understanding about why you're doing the work that you're doing and why you're answering the types of questions that you are. And finally, one last bit of advice would be to stick with it. This job requires a lot of schooling. You're going to need a bachelor's, you're going to need a master's, you're probably going to need a PhD, and that takes a lot of time. And it's going to be difficult, it's going to be hard at times, sometimes it might feel impossible, but it is completely doable if you just stick with it. And at the end of the day, it's a really fulfilling career, so it's worth the effort. Okay, terima kasih Siti. So, begitulah, you have heard about bagaimana bidang-bidang kajian yang dibuat oleh beliau sebagai seorang educational research scientist. So kalau dalam sistem yang kita yang ada sekarang, mungkin kalau anda berminat, maka mungkin anda boleh memohon untuk bertugas di EPRD dalam kementerian. Atau kalau di IPG, dan kalau di sekolah pun anda ada pasukan yang sebagai beberapa orang guru kumpul bersama dan buat satu kajian, you can even do that. You can start somewhere. Of course, you have to find the time. I am sharing this because tak lama lagi, dalam seminggu lagi adalah cuti sekolah. Go explore, cakap pada diri anda nak baca satu research paper, something that is of interest to you, just one research paper, right? So, why did I decide to emphasize, untuk beri penekanan kepada research? Dalam beberapa 2 minggu yang lepas, saya sedang baca buku Empowering Educators. Dan bila lihat ciri-ciri latihan guru yang saya akan kongsikan dalam minggu hadapan, di Finland, di Australia, di Singapura, dan beberapa negara yang lain, satu daripada ciri penekanan diberi adalah kepada keterampilan membuat penyelidikan. In Finland, ijazah pertama dan masters adalah dibuat bersama. So when you qualify with your first degree dan juga with your masters. Tetapi strength atau tunjang dalam first degree dan mastersnya bukan pada konten sahaja, tapi fokusnya adalah kepada penyelidikan. The focus is on research skills. Dan dia nak cikgu aplikasikan kemahiran penyelidikan ni dalam PDP mereka. Sebab itulah satu daripada ciri utama mengapa pendidikan di negara Finland itu menjadi nombor 1 di dalam dunia. Susah, memang mereka mengaku bukan mudah, tetapi itu merupakan penyokong utama, not just doing research for research sake, tapi applied research, research untuk memahami situasi di sekolah anda sendiri atau di daerah anda sendiri atau di sebuah negeri itu sendiri. It's not just research apa jua topik yang diberi. Research yang membawa satu perkara yang significant. It must bring significant contribution to education. Selalunya bila kita buat kajian, kita ditanya, apakah kesignifikan penyelidikan ni? Apakah penggunaan research yang anda buat ni? How important is it? Not just research for research sake. So ada banyak tajuk ya, saya hanya sebut beberapa je. Umpamanya, kita selalunya kita tahu bahawa penyelidikan bermula daripada penyelidikan ni ada 2 tujuan. One is to solve a problem. Second, matlamat adalah untuk menambah ilmu kepada ilmu yang sedia ada. To solve problems and to
develop new knowledge, to add on to existing knowledge. So, umpamanya kita ada isu macam penguasaan 3M selepas 6 tahun belajar di sekolah rendah. Ada isu di situ, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Why? Obesity dalam kalangan murid. Saya bersama seorang pakar pediatrik 2 minggu lepas dan beliau dalam sembang profesional ni dia kata, you know, we have to look at obesity among children. It is on the increase. So perkara kita tahu bahawa obese child will become an obese adult. Itu kajian telah menunjukkan trend sebegitu. So kelemahan murid dalam mata pelajaran tertentu, amalan terbaik tentang PDP, not only negative, we also look at positive things. Kewujudan stres dalam kalangan guru, tinjauan tentang insiden penyakit dalam kalangan guru, how many are suffering from high blood pressure dan sebagainya, umpamanya lah. Ini semua contoh-contoh, tapi ya, penyelidikan atau tajuk ni boleh kita perluaskan berdasarkan apakah kesignifikan kajian yang kita perlu buat ni. Apakah dapatan kajian itu akan menyumbang terhadap, saya kata, masalah yang wujud atau sebagai kesinambungan kepada ilmu yang sudah sedia ada. Umpamanya juga seperti kesesuaian kurikulum mengikut tahap dan so many issues. But we need scientists. We need educational scientists, not just mere researchers, tapi kita perlu pakar yang betul-betul boleh mendalami, menyelami isu dengan kebolehpercayaan dan kesahan cara penyelidikan yang terpuji. Itu saja daripada saya. Kita masuk ke slide yang terakhir. Terima kasih kerana dapat bersama saya pada petang Jumaat ni. Jangan lupa, buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. And kita boleh menerokai ilmu daripada pelbagai sumber. Daripada bacaan buku, daripada internet dan sebagainya. Of course, dalam sembang profesional kita dengan rakan-rakan. Dan jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way the child learns. So itu saja daripada saya. Balik kepada moderator kita, Cikgu Dalila. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mahinda. Ya, satu perkongsian yang memberi inspirasi. Memberi inspirasi yang sangat tinggilah kepada guru-guru yang sedang mengambil master maupun PhD. Saya rasa peserta CDL hari ini pun saya kebanyakannya juga dan merupakan peserta HLP juga di sini. Okay, so daripada perkongsian doktor tadi saya boleh buat kesimpulan sedikitlah di mana kalau boleh seawal mungkin guru-guru digalakkan untuk menyambung pelajaran di peringkat master ataupun PhD. Ia merupakan perjalanan yang tidak dikatakan senang dan tidak dikatakan susah, tapi dia tidak impossible untuk dilaksanakan. Ya. Tidak impossible kan, insyaAllah. Okay, jadi Cikgu Dalila juga sedang sambung belajar sekarang ni, Datuk. Berapa ramai? Sorry? Cikgu Dalila, moderator, sedang sambung belajar di Universiti Melaya sekarang. Buat apa Dalila? Masters atau PhD? Saya master, Doktor. Master, very good, very good. So you're doing, kepada ambil semua yang hadir pada petang ni, jangan kira umur. Kalau kita nak cari ilmu baru, it's okay to go and continue studies. Bukan kita belajar untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. No, never. Ilmu yang anda perolehi akan kadang-kala membawa perbezaan daripada DNA anda sendiri tentang pendidikan, tentang tugas anda sebagai seorang guru. No? Dan ramai guru saya tahu yang sanggup membiayai pelajaran mereka sendiri, tidak menunggu pun untuk beasiswa dan sebagainya. So that's very good lah. Syabas kepada anda semua lah. So go for knowledge and macam Cikgu Dalila kata ni, it's yes, do your masters, do your PhD, very good, atau your EDD, Doctorate in Education, do that. Tapi jangan lupa yang research skills itu yang anda boleh gunakan di sekolah atau di mana jua anda bertugas. Betul. Ialah satu research skill ialah satu yang sangat berbeza walaupun kita dah mengajar.
dia totally berbeza lah sebab kita akan aplikasi balik apa teori dan kita nak kaitkan tentang signifikan kajian kita, dan kita sebenarnya mempersembahkan data baru kepada kajian yang telah dibuat. Seperti doktor cakap tadilah, untuk new knowledge kepada apa yang telah ada sekarang. So Cikgu Dalina, kajian menunjukkan ya, ada guru pelatih ini, student teacher ni, dia fikir dia dah belajar ilmu teori itu, bila dia pergi ke sekolah, okay, now is the practical. So dia anggap practical itu sebagai komponen asing daripada teori. Di situ berlaku kadang-kala gap dia. So di Finland dan di negara-negara macam Australia, dia kaitkan rapat teori yang dipelajari supaya cikgu dapat aplikasikan dalam amalan di sekolah tu, praktikal atau klinikal lah di sekolah tu. So that's very important. Jangan, oh itu untuk college saja. No, it's not meant to be that way. Ilmu tu kena amalkan di sekolah tentang teori. Nak aplikasikan tentang praktikal masa-masa mengajar buat praktikal di sekolah. Maybe sebab dia tempuh dengan new challenges bila masuk dalam dunia realiti tu doktor. Tu yang dia terhilang sikit. That's why you need a good mentor. Mentor tu penting. I'll talk more about it next week. Oh ya, insyaAllah. Okey, jadi terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat memberi inspirasi kepada kami para pelajar HLP yang buat master maupun PhD dan juga EDD. Jadi saya ingin terus menyebut kepada panel pada hari ini untuk berkongsi sesi CDL untuk siri yang ke-77 dengan tajuknya Video Canva, mudah, menarik, tertarik. Jadi Cikgu Ika ni juga merupakan salah seorang student PhD di UM sekarang bersama dengan saya. Jadi insyaAllah kita dengarkan perkongsian hebat daripada Cikgu Ika berkaitan dengan bagaimana untuk mencipta sebuah video Canva. Kita persilakan Cikgu Ika dengan slide. So next slide. Tentang objektif. Okey, terima kasih Cikgu Dalila, terima kasih Dr. Zalina, Dr. Mahendra. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kerana mengundang saya kali ini, dan ini adalah perkongsian saya yang ketiga. Sebelum ni Padlet, kemudian visual simulation, dan kali ini ialah tentang video Canva. Jadi sebelum itulah, jadi rakan-rakan guru yang memang sentiasa setiap hari Jumaat bersama dengan CDL ni. Jadi inilah objektif CDL, iaitu berkongsi ilmu dan kemahiran dan membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan dan membina jalinan. Alhamdulillah kita pun telah hampir setahun setengah ber-CDL. Jadi dan di sini sesi perkongsian setiap Jumaat dan pada pukul 3 hingga 4:30 petang, dan perkongsian adalah secara hands-on, dan tajuk saya pada hari ini yang berkaitan dengan video Canva ni memanglah akan melibatkan aktiviti hands-on bersama dengan cikgu. Okay, tapi saya perkenalkan diri dululah. Saya adalah Cikgu Ika Liana Khalid, adalah pemegang ijazah Sarjana Muda Biologi Alam Sekitar di UNIMAS. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim, KPLI Sains Sekolah Rendah. Kemudian selepas posting, dan saya melanjutkan lagi pelajaran dalam Master Sains Pendidikan Alam Sekitar HLP pada tahun 2009 dan berakhir 2011. Saya telah mengajar di 3 buah sekolah sepanjang perkhidmatan saya dari 2004 hingga 2022 di Johor Bahru, Kuala Lumpur, dan akhir sekali di Sekolah Kebangsaan Kementah. Dan pada bulan Oktober yang lepas, saya telah mendapat lagi tawaran HLP untuk menyambung pelajaran peringkat Doktor Falsafah di Universiti Melaya bersama dengan Cikgu Dalila. Dan kami adalah SV yang sama, supervisor yang sama. Dan saya adalah merupakan guru cemerlang sains dari 2019 hingga kini. Jadi kita terus pergi kepada tajuk saya, perkongsian saya pada hari ini, iaitu video Canva. Jadi saya pasti cikgu-cikgu di sini yang ada dalam ruang ini tahu tentang Canva.
Okey, jadinya kalau saya nak tengoklah kita nak buat survey sedikit berapa ramai cikgu yang tahu tentang Canva. Cikgu boleh apa ni masukkan, saya share sekejap, saya lupa, saya nak share saya punya apa ni Padlet. Okey, saya akan share dia punya link. Saya masih lagi dengan Padlet saya suka lagi dengan Padlet, jadi saya akan share apa-apa cikgu letak apa ni cikgu punya, saya nak tengok jawapan cikgu di dalam Padlet. Saya akan sharekan link ni di bahagian chat. Okey, cikgu boleh klik pada chat, link pada chat. Okey. Cikgu tolong typekan berapa ramai cikgu, siapa yang tahu dengan tentang Canva. Cikgu boleh type. Okey, cikgu boleh cakap Assalamualaikum, hello, dan saya tahu tentang Canva di situ dalam Padlet saya ni. Okey, saya tunggu jawapan daripada cikgu. Cikgu boleh tengok pada link. Dalila nampak tak? Dapat tak link tu? Dapat. Dah buka dah. Okey. Harap cikgu-cikgu tahulah menggunakan Padlet . Okey. Saya dah sediakan Padlet saya ni. Okey, cikgu ada masalah dengan Padlet? Okey, cikgu boleh type, dia tetap ada tanda bawah ni, di bawah ni. Okey. Cikgu boleh cakap hello ke? Okey. Saya tahu Canva contohnya. Okey, maksudnya ni kita belajar sekali lah Padlet bagi siapa yang tak tahu. Okey. Dah ramai yang komen tu, Kak Ika. Komen kat mana? Dah ramai Chat. dekat bahagian add comment di Padlet lah, Kak. Okey, kenapa tak nampak, kena refresh balik Dah refresh. Sekejap. Saya tahu, saya suka Canva. Saya pengguna tegar Canva. Okey, mereka letak dekat komen. Komen. Okey, sorry. Okey. Ramai tu. I love how friendly and easy Canva. Okey, sama juga Padlet juga adalah sangat user friendly. Okey. Boleh tak cikgu bagi tahu cikgu dari mana? Dalam Padlet ni, cikgu dari mana? Kita nak warm up sekejap lah sebelum kita pergi Canva kan. Okey. Kita boleh warm up dengan cikgu berasal dari negeri mana. Cikgu boleh cari gambar on cikgu punya bendera negeri mana. So kita tahulah. Okey. Canva and me. Okey. Maksudnya ramai kat dalam ni yang memang suka, yang memang dah tahu Canva. Jadi senanglah pada saya. Ramai ni. Okey. Okey, cikgu Tuan Juhaida dia kata alamat Sifu ni Okey. Okey, cikgu dari mana? Greek Perak lagi. Dari mana? Dari negeri mana, negara pula ya. Okey, salam dari Terengganu. Alhamdulillah. Saya Adel dari SK Desa Tasik. Wow, kita ada dari Brunei Dalila. Kita Brunei, Indonesia. Okey, Cikgu Sari, hai Cikgu Sari. Okey, bersiaran dari PPD tu, okey. Okey. Tak nak share bendera ke? Okey, kita warm up dulu kan. Tiba-tiba kan masuk Canva, kita pun kena ada apa? Apa tu Dalila kalau kita masih dah lupa dah? Energizer, introduction. Energizer. Okay, yes, I always use Canva for designing. Salam, alamak, ini untuk design ni mau mesti hebat ni Okay, tak apalah, kita sama-sama sharing kan. Okay, dari Pulau Pinang, Cikgu Mas dari Melaka. Okay. Cikgu juga yang lain-lain pun masih lagi boleh menggunakan Padlet walaupun kita dah tak online sangat, tapi kadang-kadang dia membantu juga. Okey, untuk program macam ni kan, bengkel macam ni online, jadi kita boleh guna Padlet. Okey, nampaknya buat survey sekali macam ni, sekali lalu saya nampaklah bahawa ramai yang dah tahu Canva, dan saya harap cikgu-cikgu dah
login Canva menggunakan ID Delima cikgu. Okey. Saya harap tak ada masalah lah dengan untuk nak masuk untuk mendapatkan Canva Education tu. Saya rasa saya tak perlu jelaskanlah kelebihan Canva Education kerana dalam siri-siri CDL sebelum ini dah ada perkongsian berkaitan dengan Canva Education. Jadi saya harap perkongsian siri 77 ni adalah kesinambungan daripada siri Canva yang sebelum inilah. Okey. Jadinya alhamdulillah Brunei, Kelantan, okey. Brunei lagi. Seronok juga pakai Padlet ya. Ada. Ya, seronok sangat. Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi nanti saya akan menggunakan ruang Padlet ini juga cikgu untuk cikgu letakkan hasil video nanti. Okey. Jadi cikgu dapat 2 dalam 1, belajar Padlet, mengenali Padlet sedikit dan juga Canva. Okey. Saya pergi dulu terus kepada kita punya slide tadi. Dah warm up sikit. So kita terus pergi, saya briefing sedikit tentang objektif kita pada hari ini, iaitu diharapkan pada hari ini cikgu-cikgu dapat menghasilkan sekurang-kurangnya video pendek, okey, dengan menggunakan Canva. Dan jika kita ada ruang waktu yang cukup lagi, ada lebih lagi, saya akan menunjukkan cikgu cara untuk memuatkan naik video cikgu di dalam YouTube. Okey, jika kita ada masa di situ. Okey, jadi tujuan utama kita ialah untuk menghasilkan video pendek. Okey. Jadi sebelum kita nak buat video tu, okey, jadi apa yang kita perlu ada? Okey, pertama, dalam cikgu punya telefon tu perlulah cikgu rakam video dulu. Okey. Ataupun kalau cikgu tak nak video, cikgu nak gambar saja, nanti dalam video cikgu tu cikgu boleh sediakan gambar-gambar. Okey, rakam video dan sediakan gambar yang hendak cikgu letak dalam video. Okey, yang kedua, cikgu mesti rancang apakah jenis video yang cikgu hendak buat. Okey, nanti saya jelaskan ada beberapa jenis video. Okey, dan yang ketiga, cikgu boleh pilih aplikasi untuk menghasilkan video. Jadi, saya pasti cikgu-cikgu dalam ni dah pernah, ada yang pernah tengok kat YouTube, okey. Yang mahir juga, ada banyak aplikasi sebenarnya. Saya juga sendiri menggunakan pelbagai aplikasi, tetapi baru-baru ini saya lebih suka menghasilkan video menggunakan Canva. Jadi, apa kata kita cuba buat video gunakan Canva. Jadi banyak juga aplikasi yang lain ya. Okey, jadi sekejap. Okey, so sekarang rakam video untuk ambil gambar. Jadi dekat sini apa yang cikgu perlu ada, cikgu kena ambil dulu video. Okey, video tu sama ada cikgu nak guna green screen. Okey, ini dulu green screen. Okey, tapi sekarang Canva tak perlu green screen pun. Okey, tak perlu green screen. Jadi kalau kadang-kadang aplikasi yang sebelum ni yang saya guna ada yang memerlukan green screen, ada tu tak perlu. Jadi kita kena guna chroma key. Jadi kalau di Canva pula kita boleh remove background je. Okey. Jadi situ ada kelebihan dekat situ dan lebih user friendly. Jadi first kali cikgu kena ambil video, sama ada cikgu nak guna green screen atau tidak. Kalau tak ada, don't worry. Canva dia tak perlu green screen pun kita boleh guna menghasilkan video. Kemudian cikgu ambil video tu, of course sama ada cikgu nak gunakan telefon bimbit. Okey, ataupun cikgu nak ambil gambar, guna telefon bimbit boleh, ataupun menggunakan kamera DSLR lagilah cantik kan. Okey, tapi kalau tak ada, guna telefon pun boleh. Okey, dan paling penting bila cikgu nak ambil gambar ataupun video, jadi cikgu kenalah cari tempat yang mempunyai pencahayaan yang baik. Dan kemudian tempat, kalau nak rekod video tu, carilah tempat yang tidak bising. Okay, tidak ada gangguan suara. Kadang-kadang ada orang suka ambil video tu dia duduk dalam kereta kerana dia kedap bunyi, ataupun dalam bilik tutup pintu. Okay, ataupun kalau tak ada pun di luar pun saya pernah menghasilkan video yang dekat luar juga tetapi dia sunyi, dia tak ada gangguan bising. Jadi kalau lebih bagus kalau ada cikgu ada mikrofon, cikgu boleh gunakan mikrofon yang letak dekat baju tu. Okey, selepas cikgu dah ada video, cikgu kenalah pindahkan video tu dari telefon ke laptop. Okey, kenapa untuk Canva ni? Video Canva ni iaitu di mana cikgu
kalau memilih untuk membuat video menggunakan laptop. Cikgu boleh gunakan telefon kat Canva ni, tapi macam saya kan, mata saya pun dah tak berapa ni jadi baik, jadi saya lebih suka menggunakan laptop dan besar dan senang saya nak edit. Okey, tak salah cikgu nak buat kat telefon, tapi telefon saya kecil, jadi bendanya kecil, jadi saya lebih selesa di laptop. Jadi kalau cikgu nak Canva ni, dia lebih senang kalau cikgu menghasilkan video di laptop. Saya ulang lagi sekali, di laptop ataupun di iPad yang lebih besar. Okey. Jadi kalau kat telefon kita senang lah kalau cikgu nak buat video menggunakan telefon, sebab semua gambar dan video dalam telefon. Tapi kalau cikgu nak buat di laptop, cikgu kena transfer dulu video dan gambar tu di dalam laptop cikgu. Sama ada cikgu boleh pindah kat Telegram ataupun Google Drive supaya gambar tak pecah. Okey? Atau kalau jangan saya tanda pangkah kat WhatsApp tu, janganlah share dekat di WhatsApp, sebab dia akan pecahkan pixel tu. Jadi gambar tu tidak cantik, gambar asal. Jadi untuk gambar tu kekal masih cantik lagi, paling bagus ialah Google Drive lah. Okey, dan ataupun Telegram. Cikgu buka kat website Telegram dalam laptop cikgu tu untuk cikgu simpan gambar daripada telefon masuk ke laptop cikgu. Okey. Setakat ni ada yang nak bertanya soalan tak tentang pindah video dari telefon ke Telegram? Cikgu boleh tanya terus, chat terus dengan saya, ataupun kalau Cikgu Dalila boleh bacakan pada ruangan chat tu. Setakat ni ada soalan tak, Dalila? Setakat ni tak ada. Belum Tak lagi. ada. Maksudnya pandai latih kan. Okey. Okey. Alhamdulillah. Jadi cikgu jangan malu cikgu boleh tanya terus dengan saya tu, okey. Okey, kemudian kalau pengguna iPhone lagi senanglah. Okey, boleh guna AirDrop sahaja, tak payah Telegram, AirDrop terus ke MacBook cikgu kalau ada MacBook lah. Dan simpan video dalam laptop tu dalam file yang mudah nak cari, sebab nanti kita nak cari pula kat mana pula dah kita transfer tadi, kat mana pula kita simpan. Okey. Jadi yang memudahkan kalau saya simpan dekat desktop je, nanti kemudian saya delete. Okey, sehingga selepas video saya habis. Okey. Seterusnya, okey, ini aplikasi edit video yang ada lah, yang biasa. Cikgu Dalila, minta maaf saya nak tanya dah terlepas screen tadi, slide tu. Saya nak tanya screen green screen tu. Untuk Canva maksudnya tak payah guna green screen, jika ada Canva tak perlu guna green screen. Ya. Maksud saya cikgu boleh ambil video biasa je, latar belakang biasa je, latar belakang tak perlu ada green screen. Cikgu ambil video yang penting cahaya. Dia boleh remove background ya? Ya, nanti kita boleh remove background. Okey, baik. Okey, sama. Okey, ini aplikasi edit video yang biasa dan yang ini memang saya guna CapCut, okey, VN, okey, iMovie untuk pengguna iPad, Animaker, KineMaster, Filmora saya tak pernah guna, Canva dan InShot. Yang lain ni semua saya pernah guna. KineMaster tu saya pernah ambil setahun punya. CapCut free, VN free. Setakat ni yang user friendly untuk di telefon yang bagi saya ialah CapCut dan VN. Itu kalau saya nak buat di telefon. Maksudnya kalau kita nak buat video cepat, kita tak nak transfer nak cepat je, boleh guna CapCut dengan VN. Saya rasa dulu Cikgu Tuan Juhaida dah pernah dalam siri CDL juga pernah menunjukkan cara nak buat video menggunakan VN. Cikgu Sarima ada flex clip tak sahabat saya. Ini menggunakan aplikasi. Jadi yang untuk Canva ni pula khas untuk kalau kita nak buat di laptop. KineMaster pun ada. Jadi ini beberapa. Jadi edit, saya tulis kat situ, edit di PC atau laptop atau di iPad. Edit menggunakan telefon bimbit pun boleh. Cikgu boleh screenshot. Ini aplikasi-aplikasi yang saya sendiri guna. Dan saya tak kata saya guna Canva saja sekarang, tak. Ada keperluan saya guna CapCut kalau nak cepat kat telefon. Kalau saya santai-santai, ada masa terluang, saya guna Canva. Banyak lebih masa saya akan guna Canva. Tapi bila kita dah lama, dah biasa guna, Canva tu sekejap je. Boleh tak sampai 1 jam, cikgu boleh menghasilkan video. Jadi yang kedua tadi yang saya kata penting, cikgu nak buat video, cikgu kena ada konten lah. Video apa pilihan cikgu? Tentukan kandungan video cikgu.
cikgu nak buat video macam mana? Video pengajaran, video pendidikan. Okey, kalau macam tadi green screen tadi nanti saya akan tunjukkan kalau video yang menggunakan green screen. Okey. Video yang tak payah guna green screen contohnya. Okey, di sini ada beberapa contoh video yang telah dihasilkan oleh saya sendiri di mana dia ada fasa. Di mana yang pertama ni adalah saya guna PowerPoint je. Okey, saya rekod menggunakan PowerPoint. Kemudian fasa-fasa bulan ni saya menggunakan green screen. Okey, yang mari buat pemerhatian ni tak guna green screen langsung. Okey. Ni saya tayang dulu video-video ni nanti supaya lepas ni bila cikgu nak buat video, cikgu ada cadangan video bentuk apa yang boleh cikgu buat. Okey. Okey, video tentang jantung ni pula di mana tak ada muka saya langsung, cuma suara sahaja. Okey, yang melukis fasa-fasa bulan ini pula video dalam bentuk screen recording sahaja. Jadi tetapi boleh gunakan Canva juga. Okey. Jadinya saya buat sikit-sikit saja, tunjuk sikit. Okey, ini contoh. Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Cikgu Ika. Topik kali ini ialah tentang organ pernafasan. Okey. Ini ialah Adakah semua haiwan dalam gambar ini bernafas dengan cara yang sama? Jawapannya tidak. Ini saya Organ pernafasan menggunakan haiwan terbahagi kepada 4 jenis. Microsoft PowerPoint saja iaitu dan record. peparu, Okey, ini kita panggil dia video pengajaran lah. spiracle, Ini juga cikgu boleh kulit lembab, record sendiri dan okey, insang. dan masuk dalam Canva. Oleh itu, haiwan Okey, saya tak pergi ni nama. Kemudian yang kalau cikgu nak gunakan green screen, okey. Jangan lupa subscribe. semasa bulan mengelilingi bumi, kedudukan Okey, bulan yang ini berubah dengan masa. jenis video yang Ini menggunakan menyebabkan green screen bentuk di belakang. bulan Okey. berbeza-beza Di dan belakang tu green screen. Tapi ini dulu masa tu tak dia disebut tak pandai sebagai Canva lagi. fasa-fasa Jadi bulan. sekarang ni cikgu boleh buat video macam saya punya ni menggunakan Canva. Tak payah perlu ada green screen. Okey, dan ini kita record. Kedua, Okey, yang ini saya fasa guna bulan KineMaster. Okey, Yang saya gunakan ketiga, KineMaster. Dia ada pelbagai. Cikgu Ika ada Fas- beberapa permintaan dan persoalan. Okey. Satu ada cikgu minta link YouTube channel Kak Ika. Oh, Nombor YouTube dua, channel. YouTube channel. So cikgu-cikgu Okey. boleh tengoklah macam mana cikgu Ika mau format video pembelajaran kepada anak murid dan apa-apa sahaja presentation lah untuk event-event tertentu mungkin. Okay, belum jadi sumber rujukan kepada guru-guru lain. Lagi satu ada satu soalan, cikgu untuk screen recording, cikgu guna apps mana atau website mana? Daripada soalan ni daripada cikgu Sasi, SMK Taman Desa. Okey, kalau nak screen recording, okey, waktu saya tak pakai MacBook, saya pakai yang biasa dulu yang pakai apa ni tadi tu, yang mula-mula video tadi saya guna www.bandicam.com. bandicam.com itu screen recording dulu. Selepas tu saya dah tukar MacBook. Jadi saya di MacBook ni dia dah ada screen recording terus. Jadi mungkin cikgu dalam ni yang siapa yang bukan menggunakan MacBook mungkin boleh share dekat saya. Mungkin saya nampak cikgu Tuan Johaida tadi ada. Mungkin cikgu Tuan Johaida boleh share apa apps dia tu. Saya bukan pengguna, dah tak guna lagi. Okey. Kalau ada kat sini. Ada tak cikgu Tuan Johaida? Jadi kalau di MacBook dia memang ada, kita boleh screen recording terus. Okey. Dan juga saya guna di iPad. Okey, di iPad pun ada screen recording. Jadi minta maaf cikgu, saya tak guna, jadi saya tak pasti apa apps ataupun untuk kalau gunakan komputer bukan MacBook. Okey, tadi Cikgu Johaida dah respon, dia kata boleh guna screencast or screencast. screencast.
O Screencast O. Yes. Okey, cikgu boleh tengok dekat chat daripada Cikgu Tuan Johaida, kalau yang bukan pengguna MacBook, screen or cast macam itulah. Saya pun macam pernah dengar begitu. Terima kasih Kak Ju. Okey. Okey, kemudian ada lagi tak soalan lagi tadi? Kadang-kadang screen recording guna Google Meet kan tak? Oh ya, Gmeet okey, pun dekat boleh. Google Meet boleh. Dekat Canva pun boleh. Lupa nak bagi Canva pun tahu. boleh Dekat sebenarnya. Canva pun boleh. Nanti kejap sekarang saya tunjukkan, ingatkan saya. Pun boleh rekod. Boleh. Ya, Boleh boleh. dekat, boleh record. Okey. So ini contohnya kalau nanti saya share, cikgu boleh tengok. Hai, Assalamualaikum. Cikgu Ika di sini. Video kali Okey, ini jenis video yang tak ada muka saya. Tak ada muka saya tapi suara je. Okey. Yang ini saya menggunakan CapCut. Okay. jantung di dalam badan kita. Saya menggunakan CapCut dan Jantung menggunakan screen recording terletak menggunakan di antara iPad. Peparu Okey. dalam rongga toraks. Okey, yang ini saya ada beli satu apps tentang medik, okey, pasal rongga manusia, tapi saya gunakan itulah. Okey. Alhamdulillah video ni YouTube tak tolak. Mari kita lihat kerana dengan saya lebih beli dekat tentang apps ni. jantung. Okey. Jantung ialah organ yang mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Okey. Jantung lelaki dewasa lebih. Ini satu lagi. Nanti saya share. Cikgu boleh pergi tengok YouTube Cikgu Tab, dia Cikgu Ika Liana. Dia lah tu. Okey. Cikgu Ika Liana. Saya Ika Liana Khalid. Okey. Saya nak tunjuk video yang ni. Yang ini maksudnya kita boleh je buat video tak canggih mana pun. Okey. Yang ini ni langsung kat belakang je. Okey, tak ada green screen, tak ada apa, memang saya guna belakang dekat rumah saya je. Okey, tapi yang penting pencahayaan kena apa? Pencahayaan kena baguslah. Okey, kemaslah sikit belakang tu kan. Jadi ini pun sejenis video. Tapi sekarang kalau cikgu macam ni pun, cikgu ada video macam ni, cikgu background remover. Okey, kalau kat Canva tu boleh hilang. Okey, tak nak nampakkan belakang tu. Okey. Roket A mempunyai. Okey. Jadi cikgu nak pilih lebih kurang video yang mana yang cikgu akan buat selepas ini nanti. Okey. Okey, jadi saya buat tanya soal tu kan. Okey. Jadi saya harap cikgu-cikgu dah bersedia, sekarang dah 3.42. So, kita ada lebih kurang dalam masa 1 jam untuk kita buat video Canva. Ada soalan lagi tak, Dalila? Ada. Cikgu bertanyakan tentang video jantung tadi, guna spesifik app apa ya cikgu? Okey, yang dibeli video tu. jantung tadi tu, iaitu saya screen recording guna iPad. Okey, dan aplikasi tu, aplikasi jantung yang bergerak apa tu, itu saya beli untuk doktor punya. Saya pun lupalah dekat dalam iPad saya. Nanti kejap lagi saya tengok apa nama benda tu. Saya beli RM5 je. Maksudnya dia untuk student medik, untuk student perubatan. Jadi ada jantung, ada apa. Jadi saya benda tu bergerak-bergerak. Jadi saya beli khas untuk mengajar, untuk buat video jantung. Okey. Tapi yang tu kena belilah dalam RM5 tak silap saya waktu tu. Okey. Ada lagi tak soalan? Tak ada. Tak ada Okey. lagi. Jika tak ada, kita terus pergi pada. Okey, tadi cikgu yang bertanya tentang bagaimana nak record selain daripada ni tadi, dekat Canva ni dia ada juga cikgu. Cikgu nampak tak? Present and record. Okey. Bila cikgu klik dekat present, cikgu klik present and record, nanti ada muka cikgu kat tepi ni. Okey. Muka cikgu tengah bercakap sambil cikgu present. Okey, dan nanti cikgu save. Okey, itu pun satu cara untuk cikgu buat video yang mudah. Okey. Jadi saya teruskan dengan kita nak buat video baru kan. Okey, jadi mula-mula cikgu pergilah ke Canva. Okey, kita pergi dekat home semula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey,
Saya harap cikgu-cikgu dah buka menggunakan Canva menggunakan ID D5. Okay. Kerana apa kelebihannya? Kerana cikgu akan dapat Canva Education. Canva Education ni dia sama dengan Canva Pro. Okay. Jadi kalau yang tak ada ID D5 tu, cikgu boleh guna yang free. Okay. Mungkin saya pasti dalamnya ada yang bukan cikgu. Jadi cikgu terpaksa guna yang Gmail biasa. Okay. Kalau cikgu dah ada Pro, Pro tu bayarlah. Dia ada beberapa plans, pricing dia. Okay. Dan cikgu bagi yang tak ada education, cikgu ada tapi cikgu tak masuk lagi dalam education, cikgu kena klik dekat plan and pricing ni. Okey. Kat bahagian atas ada bahagian education. Okey. Dan cikgu masukkanlah data cikgu get verified, masukkan yang kita punya email G apa tu kan. Okey, nombor tu cikgu masuk dulu. Okey. Jadi saya tak pergi ke situlah Jadi nanti dia ambil masa. Jadi saya pergi semula kepada home. Okay, senang sahaja nak buatnya. Cikgu pergi, bila cikgu dah klik ni kan, cikgu nampak paparan ni, cikgu type je video. Okay. Okay, cikgu enter. Dia akan keluar video template. Okay. Jadi sekarang saya pasti cikgu dah ada gambaran lah sedikit video apa yang cikgu nak buat. Okay, video apa yang cikgu nak buat. Jadi cikgu boleh tengok kat sini, ini kebanyakannya intro. Okay, intro. Jadi kalau cikgu punya Canva Edu, okay, cikgu tak ada masalah nak pilih apa-apa pun lambang. Macam saya punya Canva ni Canva Pro. Jadi boleh ambil je sebab kita dah bayar. Jadi kalau yang bukan Canva Education, cikgu kena ambil yang percuma saja yang ada tulis. Kalau ada nampak paid tu, tak adalah, cikgu tak boleh dapat. Okay. Jadi kita boleh pilih je. Jadi saya pastilah. Jadi macam hari ni, Dalila nak buat video apa hari ni? Kita nak video yang 5 minit video untuk event apa-apa. Betul tak yang tu tak? Tak kisah. Okey, apa-apa je. Saya pun tak pasti. Sekejap Okey. Contohnya saya nak pilih ni. Okey. Macam tu lah nak buat. Contohlah. Okey. Cikgu klik je mana-mana pilihan nanti cikgu. Cikgu boleh tengok dulu tau. Okey, tengok. Tengok bila cikgu klik satu tu. Oh, macam ni gerak dia. Okey. Tekan. Oh, tak berkenan lah. Tengok yang welcome yang bawah ni pula. Okey. Cikgu tekan tengok situ. Yang ni ke? Okey, berkenan yang ni. Okey, contoh. Rasa nak tengok yang ni dulu. Okay, art and design. Okay, yang ni macam static dia ada sikit-sikit macam tu kan. Okay, saya rasa saya nak ambil yang tadi tu lah. Okay, saya yang macam ni sebab saya suka colour-colour. Okay, contohnya yang ni kan. Okay, setakat ni cikgu saya laju tak? Okay, Kak. Okay, so tak ada. Kalau cikgu berkenan, cikgu klik je customize this template. Okay. Okay. Sekarang tengah hujan lebat ni. Jadi line pun tak ni. Okay. Dah keluar dah. Okay. Alhamdulillah. Jadi bila cikgu dah pilih tu, cikgu akan nampak paparan sebelah kiri ni. Dia dah keluar macam ni. Ada design, element, upload. Lepas tu ada lagi kat tepi ni. Template, style. Okay. Cikgu jangan risau. Walaupun cikgu dah pilih yang tadi, dia akan bagi juga result yang lain. Okay. In case cikgu rasa tak nak lah yang ni. Nak ambil yang lain pula. Okay, in case. Dan bila cikgu pergi, cikgu tengok, cikgu jangan klik, cikgu nak tengok video ni berapa panjang masa dia. Berapa second. Macam video yang saya pilih ni, 5 second. Okay, dia akan klik-klik situ dalam 5 second. Kat sini, berapa ni? 9 second dia tulis thank you. Okay. Okay, boleh spesifik lagi dekat search ni, cikgu rasa cikgu nak pilih video intro. Okay, biasanya mula-mula video ada intro kan? Okay, contohnya. Ini adalah kebanyakan intro lah. Okay, termasuklah yang saya pilih tadi ni intro. Okay, template. Kalau kita tekan style tak ada. Okay, kita tekan template lah. Okay, so cikgu dah pilih kat sini. Okay, sekarang cikgu nak letaklah gambar cikgu ke contohnya. Kan tadi cikgu saya cakap, jadinya cikgu dah simpan video dan juga cikgu dah simpan video dan dalam gambar dalam file dekat laptop. Okey, kalau saya suka simpan dekat desktop sebab kita nak upload gambar.
Okey, kita nak upload gambar. Okey, saya nak upload. Cikgu klik dekat sebelah kirinya ada button upload. Okey, so kita nak upload gambar. Cikgu katakanlah dalam, kalau cikgu dah cari file, ada gambar cikgu, cikgu tekan upload file. Okey, macam saya dah adalah gambar. Okey, jadi saya carilah gambar saya. Dah upload, sekejap. Gambar mana gambar? Gambar cikgu. Okey, katakan saya nak masuk gambar saya yang ni. Okey, klik pada gambar tu. Okey. Selepas itu masuk je. Okey, dekat dalam ni. Saya ulang balik. Ini laju sangat. Okey. Saya nak crop dulu ke? Saya rasa saya tak nak putih ni banyak sangat. Jadi saya crop dulu. Okey. Tekan crop ke atas tu. Okey. Saya nak gambar yang ni je. Dan, okey. Kemudian yang ini, gambar orang ni saya tak nak lah, delete. Okey. Masukkan gambar saya. Okey. Dah masuk dah. Okey. Dah adalah gambar saya kat situ. Okey. Jadi kat sini pula nak tukar lah. Okey. Nak tukar tentang apa ya, nak tulis apa ni. Okay, welcome to my channel. Cikgu nak tukar boleh. Okay, kat sini. Apa-apalah kan, kat sini. Welcome to my channel. Ni subscribe kalau nak, kalau tak nak buang. Okay. Okay, mungkin saya tulis kenangan di SK Kementar. Sebab saya dah meninggalkan sekolah saya. Okey. Okey, contoh contoh. Rasa kalau nak tambah elemen lain pun boleh, nak gambar-gambar kartun apa benda pun boleh, cikgu type je elemen. Saya rasa saya tak sentuh sangat kat sini kerana ni dah ramai dah tahu kan. Pilihlah, saya nak pilih je satu gambar. Okey. Gambar video contohnya. Okey, gambar video. So dekat elemen ni ada apa Cikgu Ika? Okey, kat dalam ada soalan Okey. Kalau cikgu klik elemen ni ialah untuk cikgu nak apa? Contoh cikgu nak gambar elemen apa? Cikgu nak gambar elemen school. Okey. Cikgu type je school, dia akan keluarlah. Okey. All untuk semua. Kalau nak cikgu klik grafik, dia akan kartun. Okey. Gambar pasal sekolah. Kalau cikgu ambil foto, okey, dia akan gambar yang real lah. Okey, tapi semua berkaitan dengan school. Okey. Video ada, audio ada, okey. Cuba Kak Ika tunjuk tentang jantung tadi. Ada tak dalam Jantung. Okey, dia peminat jantung Okey. Cikgu sains. Okey, jantung. Okey. Apa dalam bahasa Inggeris jantung? Heart. Okey. Ini kan kita klik all, kita ambil foto. Kalau foto tu dia akan keluar ni lah. Ini heart ni. Human heart. Ini betul human heart. Okey. Ada yang minat ya. Heart anatomy. Okey. Ni heart anatomy ada. Okey. Okey. Kalau mungkin video kan. Kalau cikgu ambil yang ini dia dah free lah. Okey, dia dah percuma. Okey, contoh macam ni kan. Ni saya punya Canva Pro. Jadi saya tak ada masalah lah nak letak kat dalam ni. Okey. Tu tertiba dia jantung kan, kenangan SK Kementar jantung. Okey. Okey, tak apa ni sebab. Ni kan. Cantik Saya tak pasti kalau yang edu. Dalila pakai apa? Canva Education Dalila? So ada tak video? Tak mana dah putus? Saya pun guna yang Pro juga Kak. Oh, yang guna Pro juga kan? Jadi guna Pro. Saya tak pasti. Ambil semua. Saya rasa sama juga ni. Ada ni. Ada. Boleh juga. Kan? Tapi kalau kita guna yang MOT punya boleh dapat Pro. Kan? Ni dapat ni. Boleh siapa nak saling berminat dengan jantung tadi kan? Boleh lah. Okey, ambil dekat situ. Okey, nampaknya kita akan dapat tengok video jantung ni Dalila. Okey.
sebab ada yang berkenan ni. Okey. Okey, jadi dekat bahagian elemen ni cikgu type je lah, tapi cikgu type lah dalam bahasa Inggeris. Sekejap, boleh dalam bahasa Melayu ada ke? Okey. Jantung manusia. Alamak, saya punya line. Jantung manusia. Okey. Explore pula ya. Explore. Boleh juga. Okey. Banyak dalam bahasa bahasa Inggeris Indonesia lah. Okey, tapi tak apa. Tu ada. Okey. Okey, dah ini cikgu dah ada macam ni kan? Okey. So sekarang ni intro cikgu lah. Ni intro cikgu. Okey, kalau katakan lepas ni cikgu, saya boleh tak saya nak tengok kat Padlet, cikgu share sikit intro daripada cikgu punya intro lah. Okey, kat dalam Padlet nanti. Okey, sekarang ni kita nak masuk kita masuk satu lagi add page ni. Okey. Cikgu nampak tanda tambah tadi cikgu saya buat back semula. Okey. Ini intro dia. Sekarang tanda tambah ni cikgu tekan je add page. Okey. Dia setiap tu dia lebih kurang dibagi dalam 5 second. Cikgu boleh berpanjangkan lagi. Cikgu nak panjang, cikgu drag dia macam ni. Okey. So sekarang ni apa yang cikgu nak masuk dalam ni? Okey, kalau macam saya hari ni saya nak buat video yang ada nak letak gambar. Saya kata kenangan bersama di SK Kementah kan. Jadi saya nak masuklah gambar-gambar saya dengan anak murid saya. Okey. Mungkin boleh masuk kat sini satu. Okey. Masukkan. Okay. Cikgu nak buat latar belakang. Nak ada latar belakang. Okey, latar belakang katakan. Okey, macam saya ni. Saya nak ambil. Cikgu boleh ambil latar belakang ni di Google pun boleh. Okey, macam saya dah ada di Google. Saya dah ambil, saya save. Okey, contohnya ni latar belakang ni. Okey, dan saya letak klik butang kanan, send backward. Okey. Contohnya. Okey. Dah jadi latar belakang. Okey, ni gambar dengan anak murid. Okey, lagi gambar apa lagi dengan anak murid? Ni anak murid saya lagi. Okey, kenangan di SK Kementah. Ni satu. Okey. Kalau cikgu nak tambah teks pun boleh. Okey, tambah teks di sini. Okey. Okey, contohnya klik kat sini. Okey. Contohlah kat sini. Okey. Kemudian okey. Lepas ni saya nak tengok tahu cikgu. Okey, kita nak video pula. Tadi bentuk gambar kan? Okey. Kalau cikgu ada video. Okey. Ni saya cakap tadi. Video. Kalau cikgu ada video yang cikgu rakam je pakai telefon. Okay, macam saya rakam je pakai telefon. Saya tak ada green screen. Jadinya kita boleh buang, remove background. Okay, contoh video. Video ni tak ada berkaitan pun. Okay, ni satu video saya. Okay, yang telah saya pindahkan ke dalam Canva. Okey, macam mana cikgu nak masukkan video? Iaitu cikgu upload file. Okey, tekan upload file. Okey. Lepas tu cikgu pergi kat desktop, kat mana video yang cikgu simpan tadi. Okey, cikgu simpan. Lepas tu cikgu tekan cikgu klik dan cikgu tekan klik open. Okey, so nanti dia akan download dalam Canva. Okey, macam saya ni ada beberapa video-video saya yang saya record dan saya dah masukkan. Okey. Tadi ada yang bertanya kan, apa ni video, macam mana nak remove background. Okey, ni tadi saya tak guna green screen tapi saya gunakan, saya ambil video tu ada pencahayaan. Okey, cahaya dan bukan dalam bilik pun, dia macam kat dapur je, kat dapur rumah mak saya tu, tapi saya tutup tingkap lah sebab tak nak dengar bunyi kereta lalu. Okey. Jadinya kat sini kita klik edit video. Okey. Jadi tekan background remover. Okey. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah gambar tadi. Okey, so tinggal putih ni je. Kemudian kan putih kan tak cantik lah kan. Jadi tadi saya pergi balik dekat image.
Saya dah save gambar background ambil dia dekat Google. Okey. Okey, contoh saya ambil background ni. Okey. Background ni. Okey, saya klik butang kanan send backward. Okey. Okey, saya ambilkan ni. So sekarang Cikgu Ika tengah tunjukkan kenapa Canva tak perlu green screen. And then macam mana nak remove background dan gantikan dengan background yang baru. Okay. So, saya letak kat sini lah. Contohnya. Ni. Nanti saya akan cakap lah konon-konon kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kaliana Khalid. Okay, maybe dia tak berapa nak smooth sangat gambar tu, tapi okey lah kan. Sebenarnya kadang-kadang motif kita buat video lah, macam saya buat motif, saya buat video untuk anak murid saya. Jadi saya tak tunggu untuk jadi perfect video saya. Yang penting video tu untuk anak murid. Kalau orang lain nak tengok, is a bonus. Okay, is a bonus pada saya lah. Okay, jadi Cikgu Ika, ya. Boleh dengar suara saya kan? Sebab ada cikgu kata tak boleh dengar, tiada suara kedengaran. Suara saya ke suara dalam video ni? Nak dengar suara video kot. Ni? Okey. Ingin berkongsi pengalaman saya semasa menyembuh seorang partisipan yang berkaitan dengan bidang saya. Maksudnya macam ni. Kalau kat dalam video ni, okey, cikgu boleh buatkan dia punya suara tu. Okey. Kat sini kan. Okey. Dekat sini nanti. Ingin berkongsi pengalaman saya semasa dengarkan suara dia. Seorang partisipan. Macam mana nak kuatkan suara tu? Ni kat atas ni. Okey. Okey, 100 kat sini. Nak slowkan pun boleh. Okey. Jadinya kat sini Nanti sebab kita katakanlah saya nak tambah lagu kan, video kan, kita kena ada balance kan suara saya nak cakap dengan suara latar, bunyi latar. Okey. So ini dah ada video saya, katakanlah ada keterangan sikit saya nak letak, contoh ada maklumat sikit nak letak contohnya. Okey. Saya ambil lah gambar mana ya, contohnya kat sini. Contoh ada satu gambar kat sini. Okey. Mungkin video yang saya cakap ni, klik je. Okey. Kat sini. Jadi saya bercakap, okey, gambar pun ada contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay. Saya Kaliana Khalid. Ingin berkongsi pengalaman saya semasa menyembuh seorang partisipan yang berkaitan. Itu satu. Okey. Jadinya ini dah satu cikgu. Nampak kan macam ni? Okey. Boleh tak? Sampai saya stop dulu kat sini. Korang banyak pula tak jadi pula. Okey, sebab nanti saya nak ajar yang nak masuk audio tu kemudian. Okey, saya bagi masa untuk cikgu ni dah pukul apa ni? Pukul 4. Dalam masa 5 minit boleh ke 5 minit untuk cikgu-cikgu hasilkan sedikit video intro. Okey, video intro dan cikgu boleh share dekat dalam Padlet. Okey, share dalam Padlet. Saya ada soalan Cikgu Ika. Okey. Untuk kita nak remove background daripada video, sebenarnya berapa minit limitation yang Canva boleh? Sebab kat sini dia ada problem, kalau too long dia mungkin terlalu berat, so background tak boleh di-remove. Daripada Cikgu Ina Saila. So, dia punya video tu panjang Okey. Okey, Macam ni tau. Saya macam ni. Satulah tips untuk nak buat video ni. Sebaiknya kan cikgu jangan rekod banyak panjang sekali. Ini video tu dia bercakap ke ataupun dia ambil video macam bukan dia bercakap. Sekiranya kalau cikgu ambil video yang cikgu cakap macam saya ni, digalakkan jangan ambil panjang-panjang terus. Okey. Okey. Macam ni kan saya ambil sikit-sikit dalam 56 second. Okey, contoh kat sini. Saya tak pasti duration dia. Okey, kalau maksudnya macam ni 1 minit lah, almost 1 minute kan. Okey. Jadi protokol tu kalau macam ni saya rasa tak ada masalah pun juga video untuk ni. Cikgu punya tu berapa? Soalan transisi. Mungkin panjang sangat
Saya rasa apa ni better satu slide, satu video yang 1 minit maksimum. Ya, saya rasa Supaya macam tu lah. senang sikit. Biarlah kita menjadi pendengar. Okay, macam saya punya ni 56.2 tidak second. sepanjang. Okay. Ni cikgu ni 2 minit cikgu. Dia 2 minit. berat sangat. 2 minit maksudnya bila dia nak tu tak boleh panjang Dia sangat. tak boleh remove background. Oh, tak boleh remove background. Mungkin berat kot. Yang itu sebab saya memang selalunya saya buat video saya pendek je. Sikit-sikit supaya bagi mengurangkan kesilapan. Okay? Mengurangkan kesilapan. Okay, contoh kat sini. Untuk soalan yang kita tanya tadi. Terima kasih. Ada lagi tak? Soalan lain. Tak ada sekarang ni, tak ada lagi soalan. Mhm. So mungkin sekarang ni semua orang tengah hands on, tengah buat video masing-masing. Kita bagi masa sekejap. Okay, boleh tampal video masing-masing dalam Padlet akak sediakan nanti. Padlet tadi tu boleh share balik kan dia punya link tadi. Boleh tak share balik? Video too long for background removal. Yes. Oh, dia dah cakap dah not longer than 1.5 minutes. So, cikgu kena follow yang tu lah. Okay. Cikgu boleh masukkan Padlet. Macam mana cikgu, you just klik share. Lepas tu kat dalam Canva ni, cikgu share, cikgu download dulu. Okay. Ataupun cikgu copy link. Okay, bila cikgu kata macam ni kan. Cikgu nak masuk kat dalam Padlet kan. Cikgu klik share. Copy link. Okay. Pilih anyone with the link. Okay, cikgu copy link. Anyone with the link. Okay. Can edit or can view kak? Sorry. Tak ada, dia memang boleh tengok yang je. Yang sebelah Oh, kanan. can edit. Tengok, can view, watch. Can watch. Can watch copy. ataupun can comment. Copy link. Okay, pergi balik masuk kepada kat Canva. Okay. Padlet, tekan kepada link. Paste. Okay. Kalau yang tak mahir dengan Padlet pun tak apa, boleh share screen je kan. Okay. Boleh ke ni? Macam tu. Publish. Macam mana rupa dia? Tak boleh. Tak dapat dah Lila. Tak apa, saya try buka. Mana video kak? Upload. Tengah upload. Oh tu boleh Satu ada? Oh sebab line. Line. Boleh main, boleh tengok. Boleh tak? Boleh main, boleh tengok. Macam tu. Okay, kita bagilah dia orang masa. So lama ni 47 minit. Kita bagi berapa minit kak? 5 minit. 5 minit. Dapat intro pun tak apalah. Okay. So nak guna apa intro ataupun setiap konten tu boleh tekan je pada search pada Canva kan, nak ending of the video. Dia akan bagi template. Type lah video intro. Macam tu. Ada macam-macam kat sini. Ni buat virtual tour. Sini pilih yang ni pula. Okay. Mungkin sambil-sambil menunggu cikgu-cikgu buat video, mungkin ada yang nak video konten pembelajaran, video event sekolah masing-masing. Mungkin cikgu Ika boleh tunjukkan video lain yang cikgu hasilkan. Event-event terbaru ke, yang ada lagu-lagu sikit kan, muzik-muzik sikit kan. Bagi semua excited. Tadi yang bertanya pasal YouTube saya, ni YouTube Ika Liana Khalid. Okay. Yang video PowerPoint yang bodoh-bodoh tadi tu pun dah 58K. Jadi asalnya nak berkongsi dengan murid, okay. Tapi dia jadi banyak pula dan monetize pula. Kita pun tak sangka, okay. Video yang kat guna PowerPoint tadi. Okay. Cikgu-cikgu boleh masukkan. Dah ada dah. Dah ada. Wow, Cikgu Saliza. Assalamualaikum Kak. Okay, mari kita tengok. Cikgu Saliza, intro my science class. Waalaikumsalam. Sihat Ika?
Hai, Assalamualaikum Kak. Sihat. Ha, Terima kasih sebab Kak Saliza selalu masuk CDL. Saya pun nampak nama okey. Kak. Okey, mari kita Itulah tengok minggu lepas kelas. lupa minggu lepas. Ah, Kak Zaliza okey. di sekolah mana? Journey Burak pula. Kelantan Kak kan? Ha. Kelantan. Tengok. Wah, cak dia apa? Muzik. Okey. Tahniah Cikgu Zaliza. Okey. Lajunya macam-macam elemen dah masuk ni. Mesti nak ajar elektrik. Okey. Ni intro je. Intro pun dah menarik minat pelajar kan? Okey. Terima kasih Kak Saliza. Okey. Satu. Percaya. Seorang lagi Cikgu Teacher Dayang Suzila. Okey. Okey. Kita tengok. Wah, cantik. Tadi tu Cikgu Saliza dah ada audio sekali. Wah, mesti terror ni dah belum ajar lagi dah masuk kan? Okey. Kejap. Ada yang nak tahu juga. Ya. Okey. Ini Tak Cikgu terror dah. Suzila. Ni siapa? Cikgu siapa? Kak Cikgu Saliza. Zuzila. Okey. Ni Cikgu Zuzila. Suzila. Ni belum masuk lagu lagi. Okey. Kejap lagi kita cek lagu Okey, tanya Cikgu Suzila. Okey lagi. Mana Ni macam nak buat poster ni. Oh, kan. Okey lagi. Ika, ada sempat tak Ika sempat tak nak ajar slide by slide, lepas tu time for present tu. Time nak present. Tapi time present tu untuk slide by slide. Ada tak? Nak ajar tak hari ni? Kejap. Cikgu Nurdiana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wow. Video kali ini menerangkan salah satu lagi jenis puisi lama yang kamu pelajari pada tahun ini. Tapi sebelum itu, kita imbas kembali ciri-ciri gerindam yang telah dipelajari. Pada minggu lepas, kita telah mempelajari ciri-ciri gerindam, iaitu biasanya gerindam mempunyai dua baris serangkap, rima akhirnya AA, baris pertama adalah sebab... Ini macam dah satu video terus kan? Okey, video YouTube. Okey. Video YouTube. Okey. Nanti kita tengok lagi. Okey, Kak Saliza tadi kata macam mana nak belajar yang ni kan? Okey, kejap. Ni tadi. Nanti kita tengok lagi. Okey, saya buang yang ni. Okey, ni cikgu tadi saya dah masuk slide 1 intro yang ni. Okey. Lepas tu yang kedua saya masuk slide saya, video saya yang gambar saja. Okey. Yang ketiga, next dia ialah ada video saya bercakap, lepas tu ada maklumat kat sini. Okey. Okey, saya nak tunjuk sikit lagi cikgu dekat sini, dekat bawah ni bila cikgu klik, okey, bila cikgu klik sini, okey, ada nampak tak add transition. Okey, bila cikgu klik, saya ulang lagi sekali dekat yang slide pertama ni, ada 3 titik kat atas tu, cikgu klik, dia ada tulis add transition. Okey. Bila klik cikgu add transition, dia macam PowerPoint jugalah. Setiap apa tu, slide tu, dia ada transition je. Cikgu nak pilih. Contoh cikgu pilih dissolve. Okay. Dia akan keluar macam tu. Okay. Cikgu nak pilih circle white. Ini laju sangat kan? Cikgu rasa cikgu nak lambatkan. Okay. Boleh. Nak in boleh. Nak out boleh. Okay. Ni slow sikit. Okay. Cikgu boleh pilih. Macam PowerPoint juga. Sebiji macam PowerPoint. Okay. Kat sini pun sama. Okay. Nak add transition. Kalau ni saya nak pilih apa ni? Stack pula. Kadang-kadang saya explore je. Okay. Stack, chop. Okay. Ni apa ni? Match and move. Okay. Ambil yang ni lah. Line white. Okay. Nak panjangkan sikit, lama sikit. Boleh. Okay. Transition tu. Cikgu akan nampak lambang ni. Okay. Di antara slide-slide cikgu tu. Kalau cikgu nak malas buat apply between all page sama je, cikgu boleh klik between apply between all pages. Okay. Maksudnya setiap pages cikgu tu nanti dah siap-siap add transition. Okay. Kat situ. Okay. Sekarang saya nak kita nak tambah lagu. Nak cari lagu. Okay. Nak cari lagu pula.
cikgu kena cari lagu, kalau cikgu nak masukkan kat YouTube, cikgu kena cari lagu yang copyright dia, yang free copyright. Cikgu tak boleh ambil suka-suka, cikgu suka pada nanti YouTube dia block cikgu punya video. Tapi kalau sekadar video cuma nak tayang untuk murid je, tak nak bukan masuk YouTube, tak ada masalah lah cikgu nak pasang lagu apa. Okey, jadi untuk saya kalau saya nak cari lagu yang lagu yang saya minat, cikgu pergi kat YouTube. Okey, pergi kat YouTube. Okey. Contohnya lagu Memori tercipta. kita cakaplah free copyright music. Okey, background music ke, okey. Ada je yang akan yang share. Okay, background music no copyright. Maksudnya yang ni tak ada masalah. Cikgu nak ambil. Okay. Contohnya 1 hour aesthetic music. Cikgu janganlah ambil yang panjang sangat, yang 1 jam ni. Okay. Kita ambil yang pendek-pendek je. Contohnya ni 3 minit kan. Okay. Free background contoh. Okay. Saya ambil free background music. Dengarlah dulu kan lagu dia. Ni biasa dengar Okay, katakan cikgu suka lagu ni. Okay. Cikgu klik share kat bawah ni. Share. Okay. And then copy. Copy ni. Okay, cikgu buka link yang ni. Saya share link ni dekat chat Untuk download kepada MP3. Yes. Okay. Saya dah share tu. Ini yang saya selalu buat lah. Okay. Banyak lagi cikgu boleh pilih. Tapi yang ini yang saya selalu guna website untuk saya convert kepada MP3. Daripada YouTube, music daripada YouTube, kita convert ke MP3. So saya dah bagi link tu. Okay. YT MP3 tu. So cikgu paste. Tadi kan kita dah saya ulang balik. Cikgu klik share dekat lagu pilihan hati ni. Share. Lepas tu klik copy. Lepas tu pergi dekat YT MP3 ni. Cikgu paste. Okay. Pastikan yang ini MP3 lah Convert. Okay. Okay. Convert. Kalau ada keluar iklan-iklan tu, cikgu tutup terus Okay. Cikgu klik balik download tu. Kadang-kadang dia ni ada masalah pula dengan saya punya. Okay. Cari lagu lain lah. Okay. Mana? Cari yang lain pula. Kadang-kadang tak semua dia bagi walaupun dia kata ni. Lagi. Kita tulis yang ni lah. Short. Kata kunci kan. Senyap dia tadi lah. Dia orang cek muzik kot. Semua tengah try. Dah sebab basic dia adalah kita pergi convertkan yang copyright. Okay, dengar dulu lah lagu. Ini ke lagu dia. Okay, boleh lah ni. Okay, share. Copy. Lepas tu pergi kat YT MP3 tadi, paste. Convert. Pula tekan. Okay. Cikgu tekan. Download. Okay. Kalau keluar iklan-iklan tu cepat-cepatlah tutup. Biasalah kan. Okay. Saya pun dah tulis kat sini. Dia dah download dekat komputer saya. Okay. Dah ada dalam saya punya komputer. Download folder. Okay, lagu ni. Okay. Dah ada kan? Jadi, bila dah ada, pergi balik dekat yang kita punya tadi tu. Canva tadi. Pergi dekat upload. Okay. Cikgu klik audio. Okay.
Pergi upload audio, upload file. Okey. Okey, masukkan yang lagu yang cikgu dah tukar kepada MP3 tadi. Okey, klik open. Okey, dan biar je tengah apa tu? Uploadkan kita punya lagu. Cikgu ambil lah yang pendek-pendek, janganlah ambil yang panjang-panjang. Okey. Nanti dia ambil masa lama. Okey. Okey, dah settle. Dah So sekarang dah ada satu. Saya ada dah beberapa koleksi dah ni beberapa koleksi lagu yang saya simpan. Okey. Yang macam katakan video ni, okey, saya nak pilih lagu Sheila Hamzah. Okey, contoh. Ini sebab saya tak nak masuk kat YouTube. Jadi saya pilihlah lagu Sheila Hamzah. Okey. Kalau cikgu nak lagu saja, betul lah. Nak kat tu cikgu boleh tekan kat YouTube tu karaoke, nak melodi saja pun boleh. Tapi pastikan dia tak ni. Okey. Okey, bila cikgu klik, saya buanglah. Okey, bila cikgu dah jumpa satu lagu tu yang berkenan di hati, cikgu ambil lah klik, okey. Cikgu klik je satu lagu. Okey, klik saya nak ambil lagu Mendua ni contohnya. Okey, bila cikgu dah klik dah ada satu dan ada nampak warna biru kat bawah ni. Kadang-kadang purple, yang ni biru pula. Okey, cikgu test dulu, klik tekan play. Okey. Boleh slowkan volume dia. Okey, sebab nanti kita nak bercakap kan, katakan saya nak bercakap kat sini. Volume kat atas tu, bila cikgu klik nampak tanda atas volume tadi, dah hilang pula. Ni. Okey. Kat sini. Cikgu rendahkan dia. Okey. Ni kalau video cikgu yang ada yang cikgu nak bercakap, dia jadi muzik latar contohnya. Okey. Kalau saya rasa kalau yang ada menyanyi ni sesuai untuk gambar saja. Tapi kalau nak ada bercakap, saya rasa kita ambil yang tak ada orang menyanyi lah kan. Okey, contohnya saya ambil lagu ni. Okey. Mula daripada depan. Bawa video ni ke depan. Okey, klik lagu yang cikgu minat. Okey. Okey. And then cikgu nak potong sikit pun boleh, nak potong dia. Drag je. Saya rasa kalau cikgu ada basic dengan video biasa, aplikasi biasa je sama je. Okey. Klik ni bawa ke depan sekali. Saya suka pakai laptop sebab saya boleh pakai mouse. Okey. Kemudian kita tengah. Okay. Ada 3 titik dekat sini pun, cikgu boleh control volume kat sini. Okey, audio effect. Okey, kat sini boleh. Okey. Okey, cikgu boleh control volume sama ada kat atas ni ataupun dekat 3 titik tu. Okey, sebab video saya ni ada saya bercakap, jadi saya tak naklah suara background tu lebih kuat daripada suara saya. Okey. Okey, contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Kan? sejahtera. So control lagi lah, slowkan lagi. Ni cikgu main kat sini. Okay. Kita try and error kan. Saya Kaliana Khalid. Ingin Ni dah slow berkongsi sangat pengalaman kan. So cikgu kena main-main kat situ lah. Okay. saya semasa menjemu bual seorang partisipan yang berkaitan dengan bidang saya. Okay. Satu. Jadi tadi katakan nak tambah lagi satu video. Okay. Dah pukul apa ya? Kita ada masa lagi 6 minit sebelum 4:30. Alamak.
Okey. Okey. Agaknya ada apa-apa soalan ke yang cikgu nak tanya? Ataupun ada yang dah upload lagi video di Padlet? Okey, katakanlah kita pun nak ni, kita tadi video intro kan? Kita nak habiskan video kita, kita buatlah pula end video. Pergi dekat design, klik dekat design tu ke atas, type end video. Video, end video, enter. Banyaklah di end tu. Pilihlah thanks for watching contohnya. Saya ambil ni satu. Dia 7 second je. Okey, kat sini. Jangan lupa kalau cikgu nak tambah transition kan. Okey, transition. Okey, klik 3 titik kat atas hari tu. Okey, add transition. Pilih transition, saya suka yang circle white ni. Panjang sikit. Okey. Dah. Okey. Sekarang kita test, tengok lagi. Enter. Seorang partisipan yang berkaitan dengan bidang saya. Lagu pula tak habis kan? Lagu ni nak panjangkan lagi. Ni bila nak lagu panjangkan, klik dekat warna kuning ni. Okey, kita drag sampailah hujung. Okey, dah. Okey. Kita balik semula, tengok test balik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ika Diana Khalid. Ingin berkongsi pengalaman saya semasa menemu bual seorang partisipan yang berkaitan dengan bidang saya. Thanks for watching. Nama Olivia pula. Okey, edit lah kat situ. Kan? Okey. Ada cikgu yang bagi komen, boleh potong muzik bila Boleh? sampai tempat yang ada suara kita Boleh juga. mainkan suara kita. Boleh. Kita Boleh boleh tambah juga. muzik lain pun boleh. Bergantung betul. kepada panjang video yang kita nak hasilkan ni dengan muzik ataupun audio yang kita nak masukkan. Ya, betul. Betul tu. Jadi kat sini kan, cikgu boleh panjang pendekkan. Contohnya kat sini, okey, waktu katakan yang ini kan, yang ini saya bercakap kan, cikgu tak nak ada muzik. Okey, cikgu potong. Okey. Cikgu potong sampai sini je lah. Okey, sampai slide ni je. Okey, dah. Okey. Lepas tu, yang ini kan ada video kan. So yang ni tak payah, tak nak. Nanti video belakang ni nak ada lagu balik. Boleh. Okey, cikgu tambah, pergi ke upload balik. Cikgu pergi ke audio, katakan nak lagu lain pula kan. Okey, lagu yang ni pula. Okey, dia akan ada satu lagi kat sini. Okey, nampak tak? Satu warna kuning. Okey, satu warna hijau. Okey, yang warna hijau ni pula. Okey, cikgu, ni kan di dalam video ni, cikgu potong ke sini. Bukan potong, tarik je. Itu yang saya suka bila Canva ni sebab saya pakai mouse. Okey, jadinya kat sini pula. Jadi pada slide ni je nanti ada lagu. Pun boleh. Yang kat sini kosong. Okey. Macam tu. Ni jangan lupa pula lah. Letaklah gambar sendiri. Yang ni lah cikgu Ika Diana gambar putih kan. Macam tu. Okey. Ada yang nak share dalam kalau dah siap, cikgu boleh tekan share, klik share. And then cikgu download. Okey. Jangan lupa nak simpan sebagai MP4. Okey. Terus je. Jangan cikgu klik PNG dia akan jadi gambar. PDF dia akan dalam bentuk file. Jadi automatik kalau ni dia akan terus MP4 video. Okey. So download. Okey, dan cikgu boleh masukkan dalam YouTube cikgu. Tadi pastikan YouTube cikgu, pastikan lagu tu tidak di copyright. Dan gambar-gambar tu tapi tak ada masalah kalau cikgu dah memang guna Canva Education. Okey. So gambar dalam tu telah berbayar lah. Okay. Boleh cikgu saya nak tengok tak dekat Padlet cikgu siapa-siapa yang dah siap nak share dia punya video. Just a test run. Sekejap tengok jap. Cikgu Ika ada satu soalan. Boleh tak slow down volume bagi ataupun tinggikan volume suara Cikgu Ika dalam video tu? Boleh.
Boleh. Dia audio dengan video tiga button yang berbeza. Sekejap Cuba Cikgu Ika tunjuk semula. Yang ni Sekejap Yang ni kan? Pada video ada 3 button. Video ni kan? Okey. Video ni dah kuat lah. Dah kuat. Ini maksimum. Assalamualaikum Itu dah warahmatullahi maksimum dah. wabarakatuh. Okey. Kalau yang lagu ni, sebab ni tak ada lagu tadi kan? Kalau lagu kat sini, kalau kat lagu kat sini, klik kat sini. Okey. Lambang. Ada lambang 3 titik. Ni line saya dah apa? Okey. Cikgu klik 3 titik dekat bawah tu. Okey. Dia ada tulis kat sini. Adjust, audio effect, volume. Okey, duplicate track. Kat sini cikgu boleh main kat sini. Lepas tu, volume tu. Okey. Kalau tak ada 3 titik pun bila cikgu klik kat sini je. Cikgu kat sini ada lambang. Atas ni memang ada lambang volume. Volume ni untuk lagu. Kalau cikgu klik dekat gambar ni pula, cikgu klik kat gambar saya ni, volume ni, lambang volume ni untuk video ni. Macam tu. Okey, Cikgu Ika. Dah pukul 4.30. Okey, dah habis dah. Mungkin ada nak wrap up ke? Okey, wrap up kejap. Kena kata-kata akhir. Tu ada lagi yang tengah masukkan lagi. Ada permintaan Cikgu Ika, siri kedua. Siri kedua. InsyaAllah. Video Canva, insyaAllah. InsyaAllah. Ni, okey, cikgu boleh je keep link link Padlet saya ni, cikgu simpan. So nanti yang dah siap boleh je masuk dalam Padlet ni. Jadi kita boleh tengok kawan-kawan kita punya contoh contoh yang ni. Okey, saya kejap saya share satu saya punya video Canva. Khas saya buat untuk MGC KL. Video Elpoki. Okey. Ini okey, yang ini video pertama saya buat. Okey, kejap. Saya share dalam Padlet lah. Okey, so boleh tengok nanti. Link Padlet je saya sharekan. Dia dah makin slow dah, line pun dah makin slow. Okey, dapat 3 dulu. Tak boleh nak Ramai yang masih stay lagi ni. Okey, kita kami gambar sejagi. Habis tayangan Sekejap, video. okey. Sekejap saya share sikit. Dan link kehadiran. Copy link, anyone with the link cannot edit, can watch. Copy link, saya masuk dalam Padlet. Link. Tu dah ada, jom ke sekolah Cikgu Tan. Sesi kemasukan pelajar baru. Wow. Macam kenal je fikah ni. Okay. So ni boleh tengok video pertama saya yang saya buat Elpoki tu. Yang ini saya mula-mula saya buat sendiri, saya belajar sendiri dekat Canva tu. Jadi ambil masa berjam-jam sebab tak tahu. Okey. Jadi bila dah tahu je cikgu akan laju. Okey, cikgu saya stop share lah. Okey. Jadi link tadi tu, so saya tak tutup lah link yang Padlet tu, cikgu boleh masuk je dan cikgu boleh tengok cikgu punya kawan-kawan punya. Okey. Dalilah mic. Inilah. Okey, minta maaf. Okay, terima kasih Cikgu Ika atas presentation yang memang ramai menanti-nantikan untuk video seterusnya. Okay, secara hands-on untuk belajar bina video menggunakan Canva ni. InsyaAllah kita ada siri yang seterusnya dengan Cikgu Ika lepas ni. Akan datang lepas ni. Okay. Rasa diorang pun dah pandai lepas ni dah. Yeah. Jika ada apa-apa persoalan lagi boleh masuk di dalam Padlet. Kehadiran. Link kehadiran. Dah ada dah. Sudah ada link kehadiran. Ya. Sekejap saya copy balik kat sini. Okay. So jika ada apa-apa persoalan yang seterusnya boleh masuk je kepada Padlet. Mungkin Cikgu Ika akan jawab, akan datang selepas ini ya. Di luar daripada Zoom. Okay.
Okay, jadi sampai sini saja sebelum kita bunuh diri. Okay, stay Nak ambil gambar on kan? video masing-masing. Kita nak ambil gambar. Apa wangi sangat ni? Wangi sangat, dah hidu lah. Okay, kita ada 8 page hari ni. Okay, on ke masing-masing. Tu dia berseri-seri. Oh, Cikgu Emily, kita punya. Alamak, nampak otak-otak dalam ni lah. Kita Mereka nampak lagi terror otak-otak tau. je. Mereka lagi Terima kasih. terror buat ni. Aduh, dia Masya orang tengok Allah. baru nampak muka dia orang. Oh no. Okay, kita banyak cikgu otai guna Canva video. Oh, Okay, itulah. saya mula screenshot. Okay, senyum. 1, panggil tu. 1, 2, 3. Okay, first page. Second page. Saya nak ucapkan terima kasih dan minta maaf ya jika ada kekurangan dalam presentation saya. Laju dengan juga line pun teruk. Jadi saya harap yang basic tu cikgu, yang lain tu cikgu explore. Basic-basic tu dah boleh kan? InsyaAllah saya harapkan nanti ada banyak lagi video masuk dalam Padlet kita boleh tengok Padlet cikgu-cikgu punya. Ni saya tak tutup lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum, jangan lupa isi borang kehadiran masing-masing untuk mendapatkan sijil penyertaan. Selamat Jumaat. Bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Kak Ika. Bye. Bye.